mutual. She had me until her funeral. And you won't say yes, it's true. Cause you like that I might fall for you. Under late night covers, there's the truth. Yeah, what you do, you got me singing like la 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 la. Singing all day, filling up a cup. I'm addicted to you, couldn't get enough. Had a real long night, now we feeling rough. And they be coming after, driving trucks. And I be running faster in my trucks. And she be looking at me, stung and never going ha ha ha. Oh, yeah, we singing la la la. And you won't say yes, it's true. Cause you like that I might fall for you. Under late night covers, there's the truth. Yeah, what you do, you got me singing like la la la. Okay, baik. Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat malam. Saya ucapkan kepada anda semua yang sudah sedia dan setia menantikan sesi live kita pada pada malam ni lah. Alright. So, I believe ramai yang sebenarnya menantikan keputusan yang orang kata yang havoc jugalah kan, yang meriah juga. Ramai yang membuat andaian, buat prediction what is going to happen to the market later onwards today. Okay. Alright. Tapi sebelum saya teruskan, ingin juga saya nak minta anda untuk komen dekat bawah. Okay. Komen dekat bawah ni kalau anda boleh dengar suara saya dengan jelas. Okay. Kalau anda boleh dengar suara saya dengan jelas, boleh nampak audio yang clear, tolong komen dekat bawah. Alright. Sebab daripada petang tadi kami ada sedikit masalah teknikal dengan internet. Jadi itu yang saya perlukan feedback daripada anda so that we know what are we going to do later onwards. Okay. Alright. So without further ado, kita akan teruskan live kita pada malam ni, yang mana okay, thank you kepada yang memberi feedback. Okay, alhamdulillah semua dah clear, semua dah jelas. Okay. So kita akan continue on our topics for today. Topik kita pada hari ini adalah mengenai adakah pergerakan saham itu merupakan satu penanda kepada ekonomi, ataupun adakah data maklumat ekonomi itu akan mempengaruhi pergerakan saham. Okay. Gambar bokeh tak? Gambar tak bokeh, lampu je. Tu semua lighting sahaja. Lighting saya tembak kat belakang. Alright, jadi tu yang nampak macam bokeh. Alright. Okay. So, itu persoalan yang ramai orang tanya. Kan, sebab given that situation yang mana, yalah, given that currently dekat US presidential election, and then this coming Friday ada, apa kita panggil? Pembentangan bajet, bajet 2021. Kan? Jadi semua keputusan yang bakal berlaku, yang bakal diumumkan, semuanya adalah berdasarkan data ekonomi. Jadi adakah data ekonomi ni valid
untuk memberi valid untuk orang kata mempergerakkan harga-harga saham yang ada dekat bursa, in particular dekat bursa lah, sebab kita mostly dekat sini terlibat dengan pasaran bursa, right? So persoalan itulah yang sering dipertanyakan, dipersoalkan, yang mana you all kena sometimes you all keliru. Data ekonomi ni boleh guna pakai ataupun tidak. Apa kaitan data ekonomi ni dengan satu-satu perkara ni? Okay, kenapa saham ni bergerak? Okay, sedangkan data ekonomi macam ni. Sedangkan data ekonomi menunjukkan penurunan, tapi kenapa harga saham ni naik? Biasa tak tanya soalan-soalan macam tu? I believe ramai yang biasa tanya soalan macam tu, sebab investors masa kelas, based on pengalaman saya pun ramai yang tanya macam tu. News dia keluar macam ni, tapi kenapa harga saham dia macam ni? Alright. So yes, itulah yang mana saya akan cuba kupas sikit demi sedikit apa yang anda perlu faham lah mengenai data ekonomi, maklumat yang ada dekat luar sana, dan juga pergerakan harga saham. Sebab ramai yang tanya, what is the relationship? What is the relationship? What is the relationship? Okay, good. Yelah, sebab pagi-pagi you all kena tengok cerita berita daripada luar negara, apa yang bakal berlaku dalam negara kan, dengan keadaan politiknya, dengan keadaan COVID-nya, apa semua. Okay, so this is what it is lah. Sebenarnya tuan-tuan dan puan, saham bukanlah ekonomi dan ekonomi bukanlah saham. Faham tak? Tu keywords dia. Keywords dia, pasaran saham bukanlah ekonomi dan ekonomi bukanlah pasaran saham. Okay, sebab apa? Sebab saham ni adalah pandangan pelabur. Maksudnya kita panggil dia, kalau terms yang ada dalam buku, dia cakap stock market is forward looking. Maksudnya dia tengok masa hadapan. Meaning dia adalah leading indicator untuk ekonomi. Okay? Tu sebab apa news yang keluar hari ni, harga saham susah nak react sangat. Okay? Kalau react pun probably sebab panic. Dia panic, lepas tu dia jatuh siap, lepas tu dia rebound, dia buat new high balik. Okay? Jadi, this is dia punya key point yang pertama. Pasaran saham adalah forward looking. Apakah yang dimaksudkan dengan forward looking? Okay, forward looking ni sebenarnya meaning pergerakan harga saham, satu-satu harga saham ni tuan-tuan dan puan, is based on expectation of future earnings. Faham tak? Maksudnya sebagai seorang investors, kenapa dia beli satu saham? Contoh, bila COVID, masa kena PKP apa semua, kenapa you all rembat saham Glove waktu tu? Sebab forward looking. Okay, you anticipate yang mana sekarang ni jualan glove. This is back bulan 3 sebelum saya bagi keadaan sekarang. Okay, bulan 3 you beli, terlibat dengan saham-saham glove. Waktu tu glove tengah murah, harta lega RM3, RM4 masa tu kan. And Top Glove saya tak ingat harga berapa ringgit sebab saya beli harta lega je kan. Jadi you just imagine kenapa you beli saham glove. Sebab you tahu permintaan terhadap glove suddenly spike, suddenly tinggi, suddenly operation kilang glove terpaksa overtime. Sebab nak cater demand, cater permintaan yang ada bukan setakat dalam negara tapi di luar Malaysia sekali. Jadi inilah yang diperkatakan forward looking, yang bermaksud you beli harga saham sebab you yakin, you beli saham tu sebab you yakin in future, in next quarter, in next 2 quarter, in next hujung tahun, pendapatan syarikat akan meningkat mendadak. Itu yang saya cakap. Bila you beli satu-satu saham, anda sebenarnya forward looking. Bermaksud anda letak expectation yang mana future earnings of the company will be better. Faham tak? Tu sebab saya sangat tekankan
siapa yang ikut saya punya casual trader daripada bulan 4 tak silap saya, benda yang saya tekankan adalah bila anda menjadi seorang pelabur mahupun pedagang, sebab I believe ramai yang dalam ni adalah adalah traders compared to investors. Bila anda menjadi investors, bila anda menjadi trader, you have to put yourself dalam kasut seorang usahawan, seorang businessman, seorang ahli perniagaan. Sebab apa tuan-tuan dan puan? Sebab you are looking ways to make money yang ada. Bila you sebagai usahawan, keadaan macam ni berlaku, apa potensi dan peluang yang wujud bila satu-satu perkara yang berlaku? You take that opportunity, you beli saham tersebut. Sebab kalau you nak start jual glove payah, you tumpang je lah saham-saham glove, kan? So you tumpang saham-saham glove terbang, you make money, dapat bonus, dapat dividen, segala macam ni, dengan capital gain, you tarik duit, you keluar. Now, duit dah keluar. Current situation, pembentangan bajet tahun 2021 dengan keadaan ekonomi yang tidak menentu. Nampak tak? Okay, keadaan ekonomi yang tidak menentu. Data-data yang menunjukkan bahawa agak menakutkan. Okay, yang latest cerita sebelum ni hangat diperkatakan tentang AirAsia. Latest cerita adalah mengenai Malindo. What is going to happen next? Syarikat mana lagi yang lepas ni bakal retrench lagi pekerja-pekerja dia? So meaning unemployment rate dekat Malaysia akan naik dan naik dan naik. Betul? Jadi what you can expect sekarang ni, dan saham-saham apa yang you boleh buat given the current situation, dengan bakal adanya pembentangan bajet, you rasa apakah tindakan kerajaan akan buat? Okay, this is my insights lah. Ini adalah pandangan saya secara peribadi. Kalau jadi, but kalau tak jadi, but this is my view, this is what I see as a business person. Sebab apa? Sebab yalah, saya pun berniaga kan. So apa yang saya nampak yang bakal di-announce oleh yang, ataupun bakal yang ada dekat dalam pembentangan bajet ni, yang pertama adalah banyak bajet akan disalurkan kepada COVID related punya problem. Okay, bila saya cakap COVID related punya problem, apa benda yang first thing first tangkap dekat dalam kepala otak? Tak. Hari ni ada announcement. Hint apa yang bakal berlaku. Harga ceiling. Siapa tahu? Komen lah. Komen. Saya nak tahu juga apa you punya view. COVID related stocks. When I mention about COVID related stocks. Healthcare. Vaccine. Lagi. Any more? Anything else? Vaccine. Good. Some more? Healthcare, vaccine. Healthcare, okay, good. PPE, okay. Vaksin, okay. Vaksin, ramai cakap vaksin, ramai cakap mask, okay, good. Okay. Latest news yang keluar hari ni adalah mereka agree untuk letak harga ceiling untuk vaksin. Maksudnya harga ceiling ni, semua tahulah harga ceiling. Maximum price yang dibenarkan untuk jual harga vaksin, iaitu pada $21 per vaksin. Okay, $21 per vaksin. Yes, $21 per vaksin, itulah yang diorang cakap. Jadi meaning kenapa dia letak harga ceiling? So that government boleh bantu menangani isu vaksin. Jadi dana tersebut akan disalurkan ke vaksin. So now we know vaksin yang bakal dapat impak daripada perbelanjaan. So since you dah tahu vaksin, you dah boleh cari dah saham-saham vaksin untuk you rembat. Okay, so you dah tahu vaksin. Dan
cerita yang announce daripada KJ previously, siapa yang bakal dapat job vaksin? Kan? On top of that, apa lagi? Packaging. COVID related stocks. Packaging. Yang kedua. Yang ketiga, supply chain distribution. This is dia punya ripple effects. Tapi cerita besar dia adalah vaksin. Ripple effects dia benda-benda yang saya mention. Packaging, transportation, logistics, distribution. Apa lagi? Apa lagi COVID related stocks selain 3 benda ni? Cepat-cepat. Takkan saya nak suap. Saya minta anda discuss. Yes, tonight I will be discussing. Alang-alang dah sentuh kan? Apa lagi? Selain pada cerita vaksin. Kalau COVID je, benda first terlintas adalah vaksin. Logistik lah tu. Supply chain, storage tu semua bawa logistik. Lai, sama-sama. Okay. Since ramai yang tak boleh nak figure out. Okay, since ramai yang tak boleh lagi nak figure out. Jadi, saya akan teruskan point yang seterusnya. Yang mana dia akan ada efek. Yang mana next sektor yang bakal dapat pulangan. Dan kemungkinan inilah yang ada dekat dalam pembentangan bajet. Okay. So, my next point. Okay. Sebab kan saya mention first point tadi adalah ekonomi bukan harga saham dan saham juga bukan adalah ekonomi. Kan? Sebab apa? Sebab saham adalah forward looking. Meaning you are buying stocks because of future and potential earnings yang bakal company dapat. Alright. Bermaksud price action discount everything. Tu yang pertama. Yang kedua, you have to think like a businessman. So yang ketiga, since you dah faham saham itu bukan ekonomi dan ekonomi itu bukan saham. Okay? You juga kena faham macam ni. Bila ekonomi bukan saham, saham bukan ekonomi, bermaksud saham akan terkena tempias yang sangat-sangat rendah. Sebab saham adalah forward looking. Okay. Sebab apa? Sebab sebagai investor, you akan beli satu-satu saham bila mana you tengok saham tu ada potensi yang besar. So, in current situation, potensi yang terbesar adalah bajet 2021. Alright, bajet 2021. Okay? Bajet 2021, betul? Alright. So, keadaan ekonomi sekarang semua orang nampak teruk. Tapi saham apa yang tengah naik apa semua, itu sebenarnya menunjukkan betapa confidentnya investor terhadap certain syarikat dan apakah yang impak yang bakal syarikat-syarikat ni terima lah. Okay? Maksudnya dia bakal bawa balik pulangan yang lumayan. Alright. So next sectors. Okay. So bila saya dah mention tadi sebab confidence. Jadi dari mana datangnya confidence sebagai seorang pelabur? Selalunya confident ni datangnya daripada respon kerajaan, yang mana yang latest cerita adalah respon kerajaan adalah tentang pembentangan bajet, yang mana saya dah sentuh satu sectors. Dan apakah lagi yang you dah boleh baca, yang you boleh agak bantuan yang kerajaan akan bagi. Okay. So antaranya, yes, Bank Negara baru announce OPR kita maintain pada rate yang sama. Kenapa OPR maintain pada rate yang sama? Sebab dia nak enhance liquidity yang ada dekat dalam pasaran. Enhance liquidity. Maksudnya dia nak ada kecairan wang ringgit dekat dalam pasaran. When I said about pasaran, it doesn't necessary about pasaran saham. Maksudnya dia nak duit tu berpusing dalam negara. Okay. So, given that ramai yang kena retrench.
Mungkin ada yang berniaga, ada yang ni, dan mungkin ada yang akan gunakan wang ringgit tersebut untuk mula melabur dekat dalam pasaran. Okay. Bila OPR rendah, meaning kalau you ambil loan sekarang sebagai business, bila you ambil loan sekarang, meaning apa? You dah lock satu perkara yang rendah. Apa dia? You dah lock satu perkara yang rendah, dan saya dah nampak ramai dah mention. Next adalah financial sectors. Tu hintnya sebenarnya. Financial sectors adalah yang seterusnya. Sebab apa? Sebab dia maintain rendahkan OPR supaya orang atau syarikat-syarikat yang steady, yang boleh survive dalam keadaan pasaran yang macam sekarang, untuk buat loan to expand their business, to sustain their business. Faham tak? Interest dia rendah, betul. Jadi company akan ambil loan, sustain the business. Boleh expand the business sama, ambil balik orang masuk bekerja. Ramai yang kena retrench, jadi dia tarik balik orang yang masuk bekerja. You see? This is what you call as credit market. Credit market. Okay? Jadi sektor yang seterusnya yang bakal dapat impact adalah financial sectors. Okay? Financial sectors, tuan-tuan dan puan. Alright? Yang seterusnya adalah financial sectors. Jadi this is what we call as what? We call them as credit market. Financial sectors lah next yang bakal dapat impak secara tidak langsung sebenarnya. Faham? Sebab yelah, you nak maintain business, you nak maintain SMEs, apa semua kan. Jadi siapa yang dapat? Okay. Grant bakal dikeluarkan. Apa lagi? Cerita yang akan ada. Okay. Since harga minyak kita jatuh, harga minyak tak stable satu dunia sebab orang tak consume minyak. Yang tinggi sebabkan yelah orang kena lockdown. Lepas ni yang latest UK pun kena lockdown balik. Belgium dah lockdown 2 weeks ago. I believe US tak kot. Okay. Jadi minyak tak boleh. Jadi dari mana lagi income yang nak dapat daripada kerajaan nak dapat income. So yang seterusnya negative, this is negative effects dia. Syarikat-syarikat glove bakal dikenakan cukai. Sebab oil and gas dah tak boleh jana profit. Dah tak boleh jana stable income. Jadi sekarang ni yang stable income daripada mana? Glove sectors. Bukan oil and gas lagi. Kalau sebelum ni oil and gas, now we are talking about glove sectors. Kemungkinan diorang pun akan dikenakan cukai. Okay. Nak cari income. Jadi that is negative news. Okay. That is the negative news lah. You see. So positive news dia. Positive news dia, you boleh start focus on healthcare sectors. In particularly vaccine. Bukan lagi glove. Vaccine. Not glove anymore. Kedua, financial sectors. Financial sectors apa dia? Yang ada. Financial sector, syarikat yang patuh syariah. Kita ada takaful, kita ada bank Islam, kita ada bursa. Tu je lah. Okay. Jadi I believe yang bakal dapat impak hanyalah dua sektor ini sahaja. Yang dapat impak dua sektor ini sahaja, bukan sektor yang sektor-sektor lain. I tak rasalah akan ada mega project being announced. Sebab I believe kebanyakan duit akan ditolak masuk lah untuk bantu, untuk re-stabilize balik kita punya ekonomi.
Jadi kita sebagai lalang traders, bukan casual traders lagi lah. Kita dah jadi lalang traders. Kita sebagai lalang traders ataupun kita adalah forward looking investors. Mana yang kita nak tengok? We are forward looking investors. Forward looking maksudnya kita nak tahu syarikat mana yang bakal dapat tempias. Okay? Bila mana kerajaan announce satu-satu perkara. Okay? So we are lalang traders, we are forward looking investors. Apa lagi? Okay? Immigration mungkin tak kot. Immigration mungkin tak. Sebab tourism tak ada. Immigration mungkin tak. Tourism tak ada. Habis tu siapa yang nak cross immigration? Okay? Clear? So apa lagi COVID related stocks? Yes, satu lagi adalah teknologi. Saya terlupa. Okay? Sebab apa? Sebab sekarang saya terlupa sebenarnya. Saya terlepas pandang. Satu lagi adalah sektor teknologi. Sebabkan sekarang ni ramai yang dah work from home kan. Jadi untuk menggalakkan work from home, kerajaan juga mungkin this is probably the projects yang bakal diorang take notes juga. Sebabkan semua learn from home, universiti daripada rumah, sekolah daripada rumah, kerja dari rumah. Jadi meaning next adalah saham teknologi, next layer adalah saham teknologi. When I said about teknologi, dia bukan sahaja meliputi bukan meliputi 5G sahaja, meaning laptops, gadgets, electronic product, yes, telecommunication, computer aid lah, apa semua. Jadi you kena tengok siapa yang bakal dapat job ni. Siapa yang bakal dapat job supply, bangunkan facilities, supply barang-barang untuk reach out, especially dekat rural areas. You kena tengok pula siapa yang dapat kat situ. Okay? You kena cari. Ada syarikat yang listed yang memang dia jual dia memang jual gadget je, tapi dia listed. Saya lupa. Hari tu saya nampak dia dekat Loyat. Dia punya stiker banyak. Saya lupa. Siapa nak tahu pergi Loyat, pergi cari. You pergi tengok gadget dekat bawah-bawah tu kan, you belik belakang distributed by. You beli saham tu. Saya lupa. Saya sangat-sangat lupa saham syarikat tu. Tapi dia supply semua gadget-gadget. Bukan setakat gadget lah. Maksudnya dia supply cameras, dia supply PC, laptops. Okay, that is dia punya business. Saya tak ingat syarikat apa. Nak kena pergi Loyat cari balik stiker tu. Sebab dia banyak ada stiker tu dekat belakang. Setiap belakang kotak packaging tu you terbalikkan, dia ada tulis, dia ada stiker kecil kat bawah tu, dia tulis distributed by apa Berhad tak, saya tak ingat. Viewnet code, saya tak ingat. Tapi dia Berhad dan saya tahu dia listed. I cannot remember. Tapi you pergilah Loyat cari. Di next confirm tak lah. Okay. Jadi that is the hint. Okay, itu hint dia lah. You pergi Sri Computer dekat Loyat tingkat 3 ke tingkat 4 kan, you pergi Sri Computer, you terbalikkan kotak tu, you nampak. Okay. So it's up to you. So jangan semua orang pergi serbu Loyat. Seorang je pergi Loyat, ambil gambar, hantar, saya blast balik dekat sini. Jadi semua orang dalam casual trader pergi. Ni kalau 5,000 orang serbu pergi Loyat, masak babe. Okay, seorang je pergi, wakil. Alright. Saya lupa siapa sebenarnya dia punya distributor. Alright. Jadi tu je lah sebenarnya apa yang you belajar sebenarnya. Secara conclusion ya, pasaran saham bukanlah ekonomi, tetapi dia adalah satu leading indicator yang mana ke manakah arah ekonomi ni nak pergi. Okay, ke mana arah ekonomi ni nak pergi. Dia basically pasaran saham ni is a leading indicators. Sebab apa? Sebab para investors sentiasa mencari ruang dan peluang untuk mereka meraih pulangan yang lumayan. Okay?
pakai cap seorang trader. Semalam kita dah belajar traders, a trader's hat. Trader sentiasa nak buat profit. Sama juga dengan investors. Investors selalu nak buat, bukan selalu, sentiasa nak buat profit. Jadi para traders dan investors, dia akan cari syarikat apa yang bakal dapat tempias based on apa kerajaan nak bagi. Okay? Apa kerajaan nak bagi. Okay? Jadi, sebab apa kerajaan bagi? Sebab kerajaan dia nak memulihkan semula ekonomi. Dan harga saham ni lah yang akan bergerak dulu. Maksudnya dia adalah leading indicator. Ke mana arah tuju saham ni nak pergi. Itu sebab price action, discount, everything yang dipegang oleh para technical analyst yang ada dekat luar sana. Okay. Results this quarter belum keluar. Tapi orang dah faham syarikat-syarikat ni bakal dapat tempias dia. Orang dah rembat ramai-ramai beli saham syarikat tersebut. Supaya mereka dapat pulangan. Ataupun sebab dia dah tahu income earnings syarikat sini akan tinggi gila-gila. Jadi dia orang akan belasah lah. Okay, dia orang akan belasah. Meaning orang dah akan jadi, orang kata apa, dah tak waras. Okay, orang dah jadi, orang ramai kat luar sana dah tak waras. I don't care. Padahal silap earnings dia, sebab dia menganggapkan pulangan syarikat akan lumayan sebabkan certain perkara yang government announce. But jadi dia tak waras lah. Tapi dia tak tahu berapa banyak pulangan yang bakal diraih sebenarnya. Berapa profit yang diraih. Dapat ke tak dividen. Syarikat ni nak bayar ke tak dividen. Nak bagi ke tak bonus. Walaupun dia buat pulangan yang lumayan. Okay, maksudnya they only anticipate what is going to happen. Meaning price action, discount, everything, dia jalan dulu. Okay, jalan dulu. At least dia dah cakap, at least aku dapat capital gain kalau aku tak dapat bonus dan dividen pun. Okay. Dan soalan yang cepu mas, adakah saham vaksin akan naik macam glove? Kita perlukan 2 biji buah kelapa. Okay, soalan cepu mas. Nobody knows what is going to happen in the future, but you can only follow your where the money goes. Okay, you hanya boleh follow duit tu dan you hanya boleh follow uptrend saham tersebut. Okay, maksudnya saya pun tak tahu dia boleh jadi macam glove ataupun tidak. Okay. Jadi that's all daripada saya untuk sesi live kita pada malam ni. I'll see you again tomorrow night, hopefully. Nak pi 86 tu harga dia, bukan harga saham. Okay, jadi hopefully you learn something, you get new knowledge pada malam ni, and hopefully perkongsian saya pada malam ni dapat memberi manfaat kepada anda, dapat memberi anda satu gambaran apakah yang bakal berlaku, so that in future whatever happen, whatever being announced, whatever happen, Trump ke Biden ke menang, you know what you should do. Okay, always think like a business person. Yang mana dapat duit, yang mana boleh dapat duit, kita kena jadi lalang. Hashtag kita lalang traders. Okay, bukan casual trader lagi dah. Alright, and forward looking investors. Okay, jadi itu saja daripada saya. I'll see you again tomorrow evening dan dengan tajuk yang baru, dan saya akan share lagi lah. Okay, what is going to happen next, and apa yang you boleh relate balik dengan latest news yang ada dekat pasaran. Jadi itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.